Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pak Chu Umi. Pada kali ini Pak Chu ingin menyampaikan satu perkara ataupun satu tajuk yang agak umum jugalah, agak umum yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun pembelajaran geologi itu sendiri. Jadi sebagaimana yang Pak Chu sebut sebelum ini, sebenarnya geologi itu merupakan satu pembelajaran yang amat diperlukan di dalam sebuah negara untuk seiring dengan pembangunan negara. Jadi pada asalnya geologi itu, pengajian geologi, bidang geologi itu adalah untuk kita nak cari mineral ataupun bahan-bahan yang boleh digunakan untuk manfaat semua, seperti biji-biji dan biji timah ke tembaga, biji besi, emas, nikel, kobalt dan sebagainya. Itu adalah matlamat utama pada seorang ataupun tugas sebagai seorang geologis ataupun ahli geologi. Kemudian apabila berlakunya perkembangan seterusnya, maka geologis diperlukan juga dalam proses pemetaan geologi. Jadi kita akan buat peta geologi. Peta geologi ini adalah peta di mana kita kelaskan jenis-jenis batuan yang ada di dalam, kalau sebagai contoh di negara kita ni, dia ada peta geologi Malaysia. Maknanya kalau kita tengok peta geologi Malaysia tu, peta yang ada jenis-jenis batu dia. Itulah hasil daripada kerja tangan sebagai seorang ahli geologi. Kemudian lepas pada itu, geologi juga diperlukan dalam industri air. Sebagai contohnya, sekarang ni industri air permukaan dah banyak tercemar dengan dengan effluent yang tidak diperlukan, dan kemudian susah untuk proses-proses pengekstrakan ataupun proses pembersihan ataupun penyaringan. Maka diperlukan air bawah tanah. Jadi air bawah tanah itu merupakan satu bidang yang ada pada seorang ahli geologi. Jadi air bawah tanah itu, kita sebagai seorang ahli geologi cari di mana tempat ataupun di mana aquifer itu ada, dan kemudian kita akan nilai aquifer itu dari segi jumlah airnya berapa banyak ada, dari segi kualiti airnya macam mana, kalau sekiranya kita guna air itu macam mana proses air sendiri termasuk balik ke dalam takungan dan sebagainya. Jadi itulah merupakan satu kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli geologi. Dan kemudian sekarang ni ahli geologi pun amat diperlukan dalam membantu pembangunan negara. Jadi sebagai contoh dalam kejuruteraan awam. Jadi kalau jurutera membuat sesuatu binaan, jadi dia memerlukan nasihat daripada ahli geologi tentang apa yang ada di bawah tanah sebenarnya, di bawah permukaan. Jadi di bawah permukaan itulah adalah milik ahli geologi. Ahli geologi akan cuba mencari atau mencuba memberikan maklumat terperinci yang ada di bawah permukaan bumi, segi macam mana tanahnya, segi batunya, dan juga sifat-sifat batunya dan sebagainya. Jadi maklumat berkenan akan digunakan oleh engineer ataupun jurutera untuk membuat desain. Tapi kita geologis ni sebenarnya dalam kurikulum kita tak ada desain. Kita tak buat desain sebenarnya dalam geologi. Kita cuma buat macam reka bentuk, tapi kita tak buat. Jadi kita mendapatkan semua maklumat untuk digunakan pada engineer untuk membuat desain. Dan sebagai contohlah, kita juga bidang geologi juga diperlukan dalam pembinaan dam. Sebagai contoh, dam ataupun empangan-empangan yang besar. Jadi sebelum ada dam tu dibina, dibuatnya kajian geologi dulu kawasan berkenaan. Dan macam orang kata dia survey lah semua kawasan. Kalau sekiranya kawasan berkenaan mengandungi bahan-bahan yang ada bersifat ekonomi yang beri pulangan yang tinggi kepada negara, maka
maka kita akan keluarkan dulu bahan-bahan berkenaan sebelum daripada empangan itu diberikan sebagai satu kawasan tadahan, di mana apabila dah berlaku tadahan, maka apa yang ada di bawah itu kita akan tidak dapat dikeluarkan kembali. Dan kemudian ahli geologi juga amat diperlukan juga, bukan di dalam bidang-bidang alam sekitar. Jadi sebagaimana yang diceritakan bahawa kita banyak berlakunya penyelewengan, dibuangnya toksik di sana, dibuang toksik di sini, di situ, di sini dan sebagainya. Jadi ahli geologi juga diperlukan di dalam geologi alam sekitar. Dan dalam pembangunan pesat negara ini kita ada banyak orang kata sekarang ni nak bina rumah dekat tanah-tanah pamah ni dah tak berapa dia kena bina kat kawasan-kawasan tanah tinggi. Di kawasan tanah tinggi dan kemudian barulah nampak gahnya, nampak dia punya kemewahannya. Maka geologi juga diperlukan untuk buat kajian macam mana cerun dia, cerun setakat mana yang kita boleh buat binaan, berapa degree atau berapa darjah cerun yang kita boleh diberikan untuk proses-proses pembinaan dan sebagainya. Jadi inilah keperluan yang sebahagian daripada keperluan ahli geologi kepada pembangunan negara. Jadi bukan itu sahajalah yang diperlukan dalam bidang geologi. Jadi di samping perlombongan, kemudian pengkuarian dan juga kita kejuruteraan, kemudian hidrogeologi, tapi yang paling utama sekali adalah petroleum. Jadi petroleum, kalau tak ada geologi, kalau tak ada bidang geologi, maka tak adalah petroleum. Tak ada petroleum. Sebab orang yang pertama untuk mencari di mana tempat yang ada kemungkinan adanya telaga atau di mana ada perangkap minyak, itu adalah ditentukan oleh seorang ahli geologi. Jadi ahli geologi yang boleh menentukan di mana tempat-tempat berkenaan. Jadi selepas daripada kita dah buat semua analisis dan sebagainya, maka benda itu akan maklumat berkenaan akan diambil alih oleh bidang lain, sebagai contoh bidang petroleum engineering ke, dia akan ambil alih, dan kemudian berlakunya buat penilaian telaga dan sebagainya, kemudian berlakulah pengeluaran minyak. Jadi masa dah pengeluaran minyak tu, kita tugas sebagai ahli geologi itu dah sikit sangat, 1% sahaja. Jadi maksudnya kita yang mencari, tapi end product itu adalah dapat orang lain yang dapat nama. Itulah kata istilah yang biasa ahli geologi kita sebagai Pak Cu ni selalu mengatakan bahawa kita ni lembu punya susu, sapi punya nama. Tapi tak apa, itu adalah merupakan satu proses yang terpaksa dialami ataupun dilalui untuk mendapatkan untuk mengeluarkan hasil-hasil. Jadi hasil nak keluar daripada apa yang kita jumpa itu adalah memerlukan teknologi yang lain, teknologi kejuruteraan. Jadi itulah yang sebahagian daripada ilmu ataupun pembelajaran geologi yang boleh membantu dalam menjana ekonomi negara. Jadi kalau dekat Malaysia ni, dekat mana universiti yang ada geologi yang paling tua sekali adalah Universiti Melaya. Dan yang kedua adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga adalah UMS, Universiti Malaysia Sabah. Yang keempat adalah Universiti Malaysia Kelantan ada. Dan kemudian ada lagi daripada universiti swasta, itu Universiti Teknologi Petronas. Tetapi ini adalah berfokus kepada petroleum. Jadi inilah universiti-universiti yang ada dekat Malaysia yang menawarkan geologi. Dan salah satu daripada universiti yang swasta juga adalah dekat Miri. Universiti yang ada dekat Miri juga menawarkan geologi untuk pelajar-pelajar meneruskan pengajian. Jadi kenapa sebenarnya geologi ni amat penting adalah dah Pak Cu ceritakan tadi. Dan kemudian
geologi juga memerlukan apa dia, ilmu sampingan untuk menjadi lebih berdaya maju. Sebagai contoh, kalau kita ambil geologi dekat universiti dan kemudian lepas itu kita buat further study atau jawatan lanjutan, kita buatlah management study. Jadi management pada kursus pengurusan. Jadi pengurusan tu kita bolehlah masuk universiti-universiti yang banyak ada dekat Malaysia. Salah satunya daripada MSU, Management Science University. Management Science University yang ada di Shah Alam. Itulah merupakan penaja kita, video kita pada kali ini. Di mana dia punya presidennya adalah Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Sukri Yazid. Jadi untuk pengetahuan semua, presiden ini adalah presiden MSU, tetapi beliau merupakan graduan geologi di UKM. Maknanya orang geologi ni bukan sahaja boleh berjaya dalam bidang geologi, tetapi boleh berjaya juga dari segi manajemen. Jadi itulah yang Pak Chu ingin war-warkan, bahawa jadi kalau kita nak menjadi lebih maju, jadi kita bukan tumpu sahaja kepada geologi, kita mesti ada lagi ilmu-ilmu yang sampingan untuk kita lebih mantap di dalam untuk menjana pembangunan negara. Rasanya itu sahaja daripada Pak Chu kepada kali ini. Jadi terima kasih kepada MSU kerana sudi menaja program pada kali ini. Itu saya daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.